masih lagi dalam Alright Nopo Channel. Seperti mana yang kita tahu sahabat-sahabat semua, pilihan raya kecil di Johor ya bakal diadakan awal bulan September ini, dan pastinya ya masa untuk kempen ya pada hujung-hujung bulan ini. Dan apa yang kita lihat seperti mana yang pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional ya, contohnya datang ke Selangor dengan membuat hinaan kepada Sultan Selangor. Hari ini ya kita lihat bagaimana Sultan Selangor sendiri memberi teguran dan juga Sultan Johor peringatan ya terhadap ahli-ahli politik, khususnya daripada pihak pembangkang yang begitu biadab sehingga menghina, memperlekehkan ya sultan-sultan seperti Selangor dan juga yang di Pertuan Agong. Jadi menarik untuk kita ikuti ya pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan teguran Sultan Selangor dan juga Sultan Kedah ya kepada politikus-politikus yang seringkali ya menggunakan isu-isu panas, sensitif, politik biadab dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya mau kita menonton video ini ya, apakah pencerahan dan juga teguran daripada Sultan Selangor dan Johor. Nyaman apa orang kata Menteri Besar Kelantan sekiranya dia tidak meminta maaf dalam tempoh 7 hari. Baik tuan-tuan. Seterusnya kita menyatakan ada dua pesanan daripada Sultan Selangor dan juga Sultan Johor berkenaan dengan apa tuan-tuan, kebiadaban Perikatan Nasional, terutama dalam masuk ke negeri orang lepas tu menghina sesuka hati Sultan Selangor. Dia kata, so ucapan Sultan Selangor dalam titah baginda hari ini mengingatkan, beliau ucapkan, baginda ucapkan, Sultan Selangor jangan ingat sudah popular boleh pelekeh sesiapa saja. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini menggesa semua ahli politik berhenti daripada amalan mencaci dan sebarang tindakan yang boleh mencecaskan harmonian masyarakat. Kecuali dekat TikTok ni lah teruskan maki. Dapat pahala. Alhamdulillah. Gift tak dapat pahala. Sebaliknya titah baginda tumpuan perlu diberikan kepada usaha memajukan kehidupan rakyat dan memakmurkan negara. Menurut Sultan Sharafuddin, tindakan ahli politik yang menggunakan kata-kata kesat lagi biadab menunjukkan ketika ini perasaan hormat mereka kepada institusi diraja semakin terhakis dan akhirnya dilantik jadi menteri besar tuan-tuan. Sikap biadab mereka ini telah melangkaui batas-batas dan nilai kepribadian orang Islam dan Melayu yang sering dipelihara. Ingatlah, jangan kerana kita menyangka bahawa kita ni cukup popular di kalangan rakyat sehingga bertindak mempelekehkan sesiapa yang tidak sehaluan dengan fahaman politik masing-masing. Malah sanggup pula hadir ke negeri Selangor dengan melemparkan cacian melampaui batas. Kemana hilangnya budi bahasa. Ini bukan budaya kita khususnya orang Melayu untuk menghina sesiapa pun, khususnya di khalayak ramai. Tapi orang kat sini ramai bukan orang Selangor kan? Jadi dia orang tak kisahlah titah Sultan Selangor kan. Sultan Sharafuddin bertitah demikian pada Majlis Menganggap Sumpah Jawatan Menteri Besar Selangor dan anggota Exco Kerajaan di Shah Alam Kelang hari ini. Dalam masa yang sama kita dengar ucapan Sultan Johor berkenaan dengan isu yang lebih kurang sama. Ucapan Sultan Johor isu yang lebih kurang sama, insyaAllah kita dengarkan. Sekalian, ingin saya ingatkan mengenai satu penyakit yang sedang datang ke Johor akibat sejenis virus yang amat berbahaya. Virus ini telah lebih teruk daripada Zika kerana tiada penawarnya. Jika penyakit serang jantung boleh bawa ke kematian serta-merta, virus ini akan membuat pesakitnya sengsara sepanjang hayat. Virus yang saya maksudkan adalah virus perpecahan. Virus ini datang daripada parti politik baru dan ahli-ahlinya menjadi penyebarnya. Virus ini sangat berbahaya kerana ianya sukar diubati. Apabila masyarakat telah dijangkiti virus ini, maka musnahlah kehidupan rakyat dan kemakmuran negara. Oleh itu, saya berharap rakyat saya menjauhkan diri daripada virus ini. Gunakan akal
fikiran dan jangan sampai menyesal kemudian hari. Pembawa virus ini akan mengentam kerajaan setiap hari dan menghasut rakyat supaya membenci pemimpin, tetapi kebaikan yang dibuat kerajaan semuanya mereka buat tak nampak. Apabila agenda atau hasrat mereka tidak tercapai, mereka akan biarkan masyarakat hidup dalam keadaan yang menderita. Saya bercakap sebagai orang tua atau seorang bapa yang cintakan perpaduan dan mahu rakyat saya hidup dengan aman dan damai. Saya tidak mahu melihat rakyat saya berpecah. Saya benci pada individu tertentu. Mereka mempunyai agenda tersendiri, menghasut rakyat untuk bergaduh sesama sendiri. Apabila perpecahan berlaku, kehidupan rakyat akan menjadi susah. Dan pada waktu itu, janganlah toleh kepada saya. So virus yang disebutkan itu, virus yang disebutkan oleh Sultan Johor dan juga sebagaimana titah Sultan Selangor tadi itu, yang disebut sebagai mereka yang menghentam kerajaan setiap hari dan tidak mengendahkan tentang kebaikan yang kerajaan buatkan. Dan mereka ni tuan-tuan berusaha setiap hari untuk memastikan ketidakstabilan negara kita. Mereka akan cuba merosakkan negara kita. Mereka akan cuba tebuk atap. Sebab itu kalau kita tengok Syahir punya model ekonomi tempoh hari, dia menyebut bumbungnya adalah kestabilan nasional. Kestabilan nasional. Kenapa dia kata bumbung itu kestabilan nasional? Sebab dia tahu nak tebuk, kena tebuk ikut daripada atap. Ini yang berlaku kepada PAS. Mereka yang telah menebuk daripada atap kepada Bersatu, yang menebuk daripada atap atas tujuan apa? Untuk merosakkan negara kita, untuk merosakkan kestabilan negara kita. Tuan-tuan, saya nak cerita. Bila Barisan Nasional ditawarkan untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, dan bila Pakatan Harapan ditawarkan untuk membentuk kerajaan bersama dengan Barisan Nasional, bukan tawaran membentuk kerajaan dicadangkan oleh Barisan Nasional atau dicadangkan oleh Pakatan Harapan, bukan. Cadangan itu datang daripada Yang di-Pertuan Agong atas titah baginda. Apakah yang dikatakan oleh kedua-dua parti ini? Kedua-duanya mengatakan, daulat tuanku, sembah patik harap diampun. Apa yang tuanku titahkan, maka itulah yang patik akan turuti dan patuhi. Walaupun Barisan Nasional mengatakan mereka tidak akan membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan, tetapi kerana mereka memahami bahawa keperluan membentuk kerajaan setelah habis pilihan raya, demi menghadapi 5 tahun lagi, untuk nak negara maju, untuk nak menyelesaikan masalah rakyat, maka mereka sanggup menurunkan ego mereka dan bersama dengan kerajaan yang satu masa dahulu, tak lama lah, dalam 2-3 bulan sebelum itu, mereka lawan, mereka tentang dalam pilihan raya. Kerana mereka sedar, dah habis dah boxing tu. Perlawanan dalam pilihan raya tu dah habis. Cerita pilihan raya dah habis. Gaduh pilihan raya dah habis. Sekarang tiba waktu nak pergi untuk apa? Membina balik negara. Mentadbir negara, memastikan rakyat cukup makan, memastikan rakyat dapat kesejahteraan. Tetapi apa yang ada satu lagi parti tak boleh nak move on, tuan-tuan, iaitu mereka mengatakan tak ada, kita ni yang lebih berhak menjadi kerajaan, walaupun kerusi mereka tu paling sikit, tuan-tuan, 70 kerusi. Yalah, lebih banyaklah daripada Barisan Nasional, tetapi lebih sikit daripada parti yang utama, iaitu Pakatan Harapan. So, bila mereka sebagai parti yang kedua, kita kata, kedua selepas Pakatan Harapan, tetapi nak demand seolah-olah dia yang lebih layak berkuasa. Kerana dia kata apa? Kami ada SD. Yang ni saya nampak ramai, even pegawai kerajaan sendiri tak nampak benda ni.
Ya, kita tengok undi di dalam askar, undi di dalam polis masih lagi kecil. Kerana dia kata bahawa ini momokkan yang telah berjaya diletakkan, diracuni oleh virus Perikatan Nasional. Saya panggil virus Perikatan Nasional VPN, tuan-tuan. Virus Perikatan Nasional VPN. Okey, #VPN boleh tak? Virus Perikatan Nasional. Mereka lah yang telah berjaya meracuni pemikiran. 33 bulan mereka memerintah. Dia kata negara kita akan hancur kalau memerintah Anwar Ibrahim pakai skirt pendek. Nanti kafe lah kita, liberal lah kita, sekular lah kita. Dia tanam dengan orang kata pemikiran bahawa negara kita ini akan hancur, tuan-tuan. Jadi bila kerajaan ini ditakbir oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim nak melangkah ke hadapan, nak membawa orang kata apa, negara yang lebih baik, nak membawa ekonomi yang lebih baik, tersekat kerana apa? Virus VPN ini masih ada di dalam pegawai-pegawai kerajaan. Bukan semualah. Pegawai-pegawai kerajaan yang merasakan virus itu masih melekat dalam diri mereka. Dia kata inilah virus yang apa orang kata kerajaan yang cuba menghancurkan kita. Padahal kerajaan ini yang cuba menyelamatkan negara kita. Mereka sakau, mereka ambil duit kita. Mereka rosakkan setelah buat darurat. Dia ambil duit kita, letak sana, letak sini. Atas tujuan apa, tuan-tuan? Mengkayakan diri sendiri. Anak kaya, menantu kaya, adik-beradik kaya, company, kawan-kawan semua kaya raya. Rakyat semakin susah sehingga kerajaan terpaksa berhutang 1.5 trilion yang kena ditanggung oleh siapa? Kerajaan yang ada sekarang. Nak selesaikan. Tetapi apa yang virus ini bagi tahu kepada pegawai-pegawai kerajaan? Tak. Itu semua DAP, itu semua liberal, itu semua sekular, itu semua kafir. Ini yang dia orang mainkan. Tetapi hakikat sebenarnya VPN, virus Perikatan Nasional ini, VPN ini yang merosakkan, yang menghancurkan pemikiran rakyat sehingga rakyat kata, ya, lebih baik kita tumbangkan kerajaan ini, tuan-tuan. Pemikiran sebeginilah yang akan akhirnya bukan kerajaan ditumbang, tetapi yang akan tumbang adalah rakyat yang akan tumbang. Rakyat yang akan hancur. Rakyat yang akan menderita. Kita tengok 2020 dahulu. Bila kerajaan Pakatan Harapan ditumbangkan oleh virus Perikatan Nasional, VPN ni, tuan-tuan, apa yang berlaku kepada negara? Negara tutup. Kita tak boleh keluar rumah. Virus merebak. Dia orang tak boleh kontrol pun. Sampaikan rakyat terpaksa angkat bendera putih untuk nak minta bantuan kepada kerajaan. Pekerjaan tak ada, negara tutup. Virusnya dekat apa orang kata Petaling Jaya. Virusnya dekat masjid apa orang kata masjid di Petaling Jaya. Tapi kenapa tutup sampai Sabah dan Sarawak? Tujuannya tidak lain tidak bukan nak sakau duit pada waktu itu. Bila kerajaan pada waktu itu nak buat darurat, saya mempersoalkan. Kenapa buat darurat sampai perlu menutup parlimen? Saya mempersoalkan kenapa buat darurat sampai perlu menutup parlimen. Apakah keperluan membuat darurat sampai perlu nak tutup parlimen? Bila Anwar Ibrahim pada bulan Mac 2021 menggesa supaya parlimen itu dibuka, supaya kita boleh berbicara, membincangkan soal apa? Soal tentang peruntukan, soal tentang bajet, soal tentang duit yang digunakan untuk vaksin umpamanya. Kerajaan kata apa? Oh, tak boleh buka kerana nanti takut ahli parlimen ini dijangkiti oleh siapa, tuan-tuan? Oleh virus. Rupanya virus yang menjangkiti apa orang kata negara ini rupanya virus Perikatan Nasional. Bukannya virus COVID, tuan-tuan. Akhirnya bila negara tak buka, didesak oleh Yang di-Pertuan Agong, tak nak buka juga. Didesak Yang di-Pertuan Agong, tak nak buka juga. Pada bulan Mei, saya terpaksa mengambil tindakan yang drastik untuk memastikan bahawa kita kena gegarkan ke negara ini. Dan bila bergegarnya negara ini, bulan Jun, ni saya nak cerita, bulan Jun akhirnya Majlis Raja-Raja bersidang. Hujung Mei saya buat video itu. Awal tengah Jun Majlis Raja-Raja bersidang. Bulan Julai parlimen buka dan darurat ditarik balik. Pejuang atau petualang, tuan-tuan nilailah sendiri. Tetapi akhirnya pada Julai 2021 negara buka, parlimen buka. Kita boleh bicarakan tentang apa yang berlaku di dalam negara. Sama tak dengan orang yang menghina Suso Galo, sultan-sultan di dalam negara kita, tuan-tuan? Sama ke perbuatan itu dengan orang yang mempertikaikan
salah silah sultan-sultan di dalam negara kita? Sama ke? Samakah perbuatan itu dengan menghina Yang di-Pertuan Agong, mengatakan hanya Anwar Ibrahim yang mendengar titah Yang di-Pertuan Agong tentang kerajaan perpaduan, sedangkan orang lain tak dengar? Sama ke tuan-tuan? Adakah itu perkara yang sama? Samakah dengan orang yang menghina sultan kita dengan mengatakan bahawa susur galuh dan salah silah mereka tak original, cokia? Sama ke tuan-tuan? Tepuk dada tanya iman lah. Sebab tu VPN, virus Perikatan Nasional inilah yang merosakkan pemikiran siapa tuan-tuan? Pemikiran siapa? Dia virus ni, dia tanam dalam pemikiran-pemikiran pengundi dia. Dia bukan tanam. Tuan-tuan tengok komen cukup. Komen dia orang ni menghina saya. Adakah komen dia orang mencadangkan, memberi cara, memberi panduan bagaimana menjadikan negara ini lebih baik? Sekiranya Perikatan Nasional memegang negara ini, tuan-tuan, apa yang dia boleh lakukan dengan 1.5 trilion hutang? Apa yang boleh mereka lakukan dengan kos sara hidup? Sedangkan mereka memerintah pada tahun itu, pada zaman mereka memerintah, harga barang naik, harga ayam naik, harga telur naik, harga rumah naik, inflasi naik. Malah pada zaman mereka memerintah itulah 4 kali OPR naik, tuan-tuan. 4 kali, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. 4 kali OPR itu naik. And yet mereka duk bising tentang OPR naik sekali, sedangkan zaman mereka naik 4 kali. Tapi of course hakikatnya, tak ada apa berlaku zaman kami baik-baik saja. Kami yang telah menyelamatkan negara ini, tuan-tuan. Kalau mereka terus mentadbir negara ini, katalah na'udzubillah min zalik, mereka mentadbir negara ini baru-baru ini, negara kita akan menuju lebih teruk kehancuran. Terbaik, itu dia sahabat semua, satu pencerahan yang padu ya daripada Brother Iswardi ya, berkaitan dengan VPN, virus Perikatan Nasional yang semakin menular ya terhadap rakyat, khususnya mereka-mereka yang senang dipengaruhi oleh virus ini, virus kebencian, virus penghinaan, virus maki hamun dan sebagainya. Jadi kita sebagai rakyat, dan kita percaya rakyat Johor, bangsa Johor bukanlah seperti rakyat yang berada di bawah pemerintahan pentadbiran Perikatan Nasional, PAS khususnya, yang senang dipengaruhi, senang diperkatik-katikan, dipermainkan, juga diperbodohkan, sahabat-sahabat semua. Jadi kita mengharapkan rakyat Johor khususnya memiliki pemikiran yang matang, waras, dan menolak ya politik biadab, politik kebencian, politik penghinaan, politik sempit daripada Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya, dan juga terbaik pencerahan daripada Brother Iswardi sebenarnya tadi. Dan sampai di sini saja. Kiranya anda juga mau memberikan sebarang komen, pandangan, boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walan-walan lebay-lebay, geng sapu bersih ya, termasuk juga geng takut Anwar, GTA, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.